Jadi Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, iaitu pada hari Jumaat, kita baru saja menyambut pada kemarin, iaitu 12 Rabiul Awal, iaitu sambutan Maulid Nabi. Dan saya difahamkan berlangsung selama 2 hari, betul tak? Kemarin dan hari ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada pagi ini, tanpa kita melengah bahasa lagi, orang kata apa, kalau tak kenal kita tak apa nak cinta. Tapi bila tengok, oh rupanya biasa duk tengok dalam program, ada style tu. Tapi tak kenal nama, kadang-kadang biasa tengok rupa. No? Kita cakap tak formal tak apa sah no. InsyaAllah. Tak obvious, saya tak boleh nak cakap. Orang kata ayat-ayat baku, sekali dia dengar, tak boleh, dia tak boleh, tu tak boleh. Tak apa no. Dia cakap lagu ni lah, insyaAllah. Baik. Seterusnya, yang berada di kanan saya, iaitu Dr. Ustazah Faridah binti Haji Ahmad, berasal pada Ayak Hitam Kedah dan menetap sekarang di Jitra. Bertugas sebagai Ketua Penolong Mufti Jabatan Negeri Kedah, insyaAllah. Jadi bersama saya pada hari ini, bersama kita juga, iaitu 2 ahli panel yang cukup hebat pada pengetahuan saya, insyaAllah. Jadi tanpa kita melengah masa tahu, tengok muka tak sabar-sabar dah, betul tak? Tu muka tu ketak-ketak lah tu. Macam tak sabar nak menerima ilmu. Jadi soalan yang seterusnya kepada Dr. Ustazah Faridah. Tadi kita dah dengar dah bagaimana kenapa Nabi SAW pilih Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istimewanya Sayyidatina Aisyah. Jadi bila dah kahwin mesti dia love story kan. Love story tu dah ada tu. Jadi Dr. Faridah sendiri pun mesti ada love story sendiri. Tadi Ustazah Muzayyinah cerita dah love story pasal para asatizah ni sampai nak tergelak kat dalam geruk kan. Saya tak kahwin lagi tak ada lagi lah. Contoh promote pilah sikit. Contoh betul. Promote pilah sikit. Melawak orang Kedah begitulah. Jadi Ustazah, bagaimana kalau kita tengok hari ini cinta setianya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi SAW. Ini persilakan Dr. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma asturna ya Allah baina yadayka ya aziz ya khalaq birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jamal marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Amma ba'd. Makasih saudari MC ataupun moderator forum kita bicara wanita pada pagi ini. Tak lupa juga yang saya lama kan kenangan di Masjid Bukhari ni. Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Haji Nasaruddin bin Ismail yang mungkin tak ada dalam dewan tapi penggerak utama dalam program-program yang dianjurkan pengimarahan di Masjid Bukhari, dan Ustaz Abdul Rahman pihak yang bertanggungjawab menjemput saya secara direct lah dalam kehadiran saya Ana Ustazah ke sini, dan Ustazah Raudah binti Ramli, dan juga kepada Ustazah Nazliah binti Mukhtar. Tak lupa juga pada Ustaz Mahyudin Jepang Nana ni bin Ismail, orang yang hotel lah di Masjid Bukhari kita ni kan. Gandingan panelis kita Ustazah Muzayyanah binti Abdullah, semualah para asatizah, tuan-tuan, puan-puan guru yang ada dalam masjid kita ini. Ana pun tak tahu, sebagian besar yang ada dalam dewan ini dekat dengan hati saya, dan kita akan bicarakan isu wanita, susuk tubuh
yang mendampingi kehidupan kekasih Allah. Jadi Ustazah nak share apa yang Ustazah tahu, bukan Ustazah amal. Dan dari segi pembacaan, okey nah? Baik. Qala Allah Subhanahu wa taala fi surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri kita semua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, pada tubuh susuk tubuh Rasulullah, uswatun hasanah, qudwah yang cukup baik yang untuk kita nak lihat, kita nak jadi ikon, idola dan apa juga teladan yang perlu kita carilah pada susuk tubuh Rasulullah. Liman kana yarjullah, pada mereka yang rindu pada Allah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga hari kemudian yang akan kita kembali nanti kepada Allah taala, iaitu di hari akhirat kelak. Wa dzakarallaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Sebab tu kita buat satu program, anjur satu program yang sedemikian rupa pada hari ini, tak lain tak bukan untuk dekatkan hati kita ini kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira. Selawat dekat Nabi hari ini, hari Jumaat, hari ilmu, kita berada dalam masjid pula, rumah Allah. Kan? Banyak berlipat ganda kita tengok. Kalau Ramadan baru ini 27 Ramadan, yang dikatakan malam Lailatul Qadar, dia terhimpun dengan hari Jumaat. Kan? Kalau begitu kita dah hari ini di hari Jumaat, ada pula di tempat yang mulia. Kalau di atas muka bumi, kalau kita belajar tentang keistimewaan masjid, ini tempat Baitullah, tempat yang paling Allah suka. Berbanding suq al-aswaq, tempat-tempat lain di luar sana macam mall, shopping kompleks tu, habis selesai beli, urusan kita balik. Sebab itu tempat yang kurang disukai. Tapi masjid duduklah lama-lama. Dan niatlah i'tikaf dalam ini dapat ibadah. Mendengar lagi nasihat-nasihat daripada ustazah. InsyaAllah hidup kita akan jadi lebih bermakna dan ada barakah. Jadi kita nak melihat dari segi pertanyaan tadi daripada Ukhti Alia kita, yang semua orang kenal. Ustazah pun diberitahu tadi, kita pun TikTok ni kurang lah sikit kan. Sebab kalau kita tengok, kita tak boleh lepas dah. Kan? Sebab perkara-perkara yang sedemikian untuk kebaikan, insya-Allah kita boleh ambil manfaat. Baik, dah. Ustazah nak melihat dari sudut ataupun dari sisi kita melihat bagaimana seseorang yang istimewa ini, dan kita nak teladani seorang-seorang Rasulullah tak boleh. Sebab Rasulullah tu seorang lelaki. Mana ada Nabi ataupun Rasul yang wanita, tak ada. Tetapi buah tarbiyah azimah daripada Rasulullah tu terjemah kepada anak dia, kan, anak baginda Siti Fatimah radhiyallahu anha, dan juga isteri-isteri dia yang dikatakan 12 orang, ada khilaf dan sebagainya, kan. Jadi macam mana isteri-isteri ini yang ditarbiyah oleh Nabi tu, yang tu kita nak tengok. Okay? Kita nak ambil, kenapa kita buat ni? Rasulullah tunjuk dah. Rasulullah suruh doa, nanti kita akan hujung, kita nak tengok bagaimana Rasulullah mengajar doa untuk Siti Fatimah, doa untuk Siti Aisyah, yang kita share boleh share, tapi kita nak selesai untuk Aisyah sahaja. Qila li Aisyah, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayyun nas kana habbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa dalam kalangan manusia yang paling disayang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan kita tahu bahawa Siti Khadijah radhiyallahu anha, tapi setelah wafat Sayyidatuna Aisyah ni, siapa lagi yang Nabi sayang? Kita nak tahu. Kan kat suami ni kan, kita kadang tanya kan, abang sayang tak kan? Duk tanya lagi hari-hari. Sebab tak jawab lagi kan. Ni duk ada ni sekira sayang lah. Macam tu lah jawapan ni, betul tak? Tapi kita nak keluarkan. Baik. Qalat,
yakni Aisyah, ditanya kepada Aisyah, maka dia kata apa? Aku di sini. Qultu, dia kata akulah yang pertama sekali yang Nabi sayang. Kemudian faminar rijalu qalat abuha. Siapa? Dia. Makna yang pertama sekali kalau sebut dia kata Aisyah radhiyallahu anhu, maknanya qultu fami apa qultu aku. Kalau ditanya lelaki yang paling Rasulullah sayang, bapa aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Maknanya kelompok yang dekat yang kita duk jumpa hari-hari, dia akan membuahkan kasih sayang. Betul tak? Cubalah kan, semarin pun dekat Raya Hotel pun dibincang tentang kasih sayang. Maknanya cucu kan, dia cerita pasal cucu. Kalau siapa yang dengar semalam ni pun sama. Kadang-kadang bergaduh dengan anak sebab cucu kan. Tok Wan sayang cucu daripada anak dia kan. Sebab apa? Cucu tu yang dibelai, dijaga, tambah-tambah cucu yang sulung. Hak ni yang watak-watak mewarisi Tok Wan kita ni kan. Jadi sebab apa? Sebab dia bersama dengan kehidupan kita. Apatah lagi sahabat Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq ketika susah senang Isra' Mi'raj. Kalau kita tengok siapa yang membenarkan kebenaran Isra' dan Mi'raj ini, Sayyidina Abu Bakar. Tarbiyah daripada bapa itu mengalir daripada anak. Lahir siapa anak dia? Sayyidatuna Aisyah tadi. Anak tu tadi siapa jadi kahwin pula dengan Rasulullah. Dahlah dalam kalangan keturunan Bani Hashim yang baik, dikahwinkan pula dengan insan yang paling mulia. Apa lagi buah yang kita nak tengok di situ? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka binaan rumah tangga ini tidak adalah yang lain melainkan barakah kasih sayang rahmat daripada Allah yang berterusan mengalirnya. Tak boleh kita sangkal dan nafi lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Kemudian disebut tadi oleh Tuan Muzayyanah tentang tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Memang dalam hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Memang ketika dinikahkan itu walaupun ikhtilaf dalam kalangan ulama, tapi kita berpegang kepada hujah yang baik ini, itu muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, diangkat dikata zawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Maknanya ketika usia 6 tahun. Wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Ketika bersama dengan Rasulullah usianya 9 tahun. Khilaf dengan ulama tu kita tak sebelah. Tetapi dalam pegangan-pegangan yang Ustazah nak share di sini, begitulah kiraannya. Jadi kita boleh tengok beza ketika Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah, hidup bersama Sayyidatuna Aisyah itu dalam tempoh yang singkat. Tetapi susuk tubuh ini tidak mensia-siakan kehadiran Rasulullah dalam hidup dia. Kan budak-budak kan, kahwin 6 tahun. Bila kahwin tu kan, buat masuk anak patung lah kita kata, lu'batul atfal dengan kawan-kawan dia. Bila Rasulullah masuk je, budak-budak kawan-kawan ni lari menyorok, duk balik-balik tabir. Sebab Rasulullah masuk. Kan kawan sepermainan kan. Ada geng main masak-masak macam kita lah kan. Dulu-dulu balik sekolah petang habis mengaji kan, main masak-masak dulu. Tu je lah, tak ada lagi ni. TikToker ni tak ada lagi zaman tu. Mana nak cari. Jadi aktiviti zaman tu 80-an, 70-an itu je. Kan? Jadi mainan zaman jahilah, zaman kedatangan Islam itu masih lagi dalam kelompok yang macam tu. Maknanya zaman-zaman lama ni mainan pun setakat situ je lah. Main anak patung, berlari-lari kan, berhibur dengan qasidah yang sedemikian, macam tu je kehidupan. Nak hidup, lepas makan, lepas tidur, aktiviti bagi kanak-kanak. Makanya di sini kita melihat kecilnya Sayyidatuna Aisyah itu dan dibandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok di sini lah lebih kurang jarak di antara dua pasangan ni. Pasangan Rasulullah dengan lebih kurang 43 tahun, 44 tahun. Tu dia. Kan? Jadi jauh bezanya. Jadi macam mana Rasulullah nak turunkan? Kan nak turunkan dalam 50-an macam tu kan, dekat sebab Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni dalam tempoh yang 13 tahun tu saja, 50 sehingga 63 kan, tu singkat. Ketika mana berhijrah itu ditinggalkan Aisyah dulu, tak ikut lagi. Lepas tu baru Aisyah pergi. Kalau dia ikut hijrah, habis lapang lah apa kecil budak-budak kan. Habislah hijrah tu dalam keadaan sunyi.
kan, sulit, terancang. Boleh kan Aisyah budak kecil diam tu apa mungkin unta ke ataupun orang-orang yang mengikuti Rasulullah kan gua suruh tengok kaki mungkin menjerit, tapi tidak. Maknanya skill perancangan tu cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka ditinggalkan dulu. Bukan tak sayang baru kahwin kan. Tinggal sebab misi dakwah Nabi ke Madinah ni lebih besar. Betul tak? Lepas tu dibawa Aisyah ke Madinah selepas itu. Baik. Kemudian kita melihat pula dari segi peristiwa-peristiwa yang selalu diceritakan oleh penceramah, tok-tok guru kita. Memang ada dalam hadis-hadis yang tak sempat lah kita nak tengok matan-matan keseluruhan itu. Tetapi kita nak share lah sedikit di sini kepada kita semua. Apa yang boleh kita share untuk pandangan-pandangan untuk orang kata apa? Amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam rumah tangga kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, Rasulullah SAW ketika minum. Ini cerita. Dalam hadis ada. Minum masyhur dah cerita ni. Kan? Bila Aisyah minum, Rasulullah pun minum di tempat itu. Kita kalau dah jadi suami, jadi isteri, insya-Allah. Tapi kalau orang lain rasa segan. Kan? Tetapi kalaulah tok-tok guru tak apa. Sebab barakah dia. Ustazah nak share boleh tak? Ustazah nak ambil masa 2-3 minit. Ustazah baru balik daripada Darul Ifta untuk khusus kefatwaan baru ni. Dalam kenderaan ketika kami habis kelas adalah saya berjalan dengan Datuk. Kami 2 orang daripada Jabatan Mufti, wakil untuk pengurusan fatwa melibat Jabatan Mufti yang lain. Ada seorang doktor yang saya tak nak sebut nama dia. Dia pun naik kenderaan dengan kami dengan anak adik-adik besar kita yang bawa jalan. Dia cakap kat Datuk, saya duduk di belakang, saya dengar. Saya nak share dengan kakak-kakak di sini. Dia kata saya sebenarnya dia orang Kelantan. Sekarang bertugas sebagai macam Ustazah Hakak tapi ditempatkan di satu tempat di sebelah Selangor, belah wilayah. Saya sebenarnya tak pandai. Tak pandai. Sekolah rendah, sekolah menengah SPM tak pandai. Ayah dia kata kamu ni nak mengaji sampai tahap mana? Kamu ni tak pandai boleh tolonglah apa semua ayah di kampung. Tapi dia tak nak sebab kawan-kawan dia ni semua dah sambung belajar komersial lah, ke Jordan lah, ke universiti tempatan. Dia tak boleh. Apa yang dia buat? Dia lambat sikit lah dia pergi ke Mesir tu. Dia pergi setiap halaqah-halaqah ilmu. Dia jumpa tok guru ni, dia cerita kat saya. Saya minum air tok guru, saya minta tok guru doa dekat saya. Tok guru yang ada di negeri itu semua boleh kata dia pergi. Barulah nampak dia kata. Barulah nampak bahawa inilah cara untuk nak belajar, berkesan, nak rekod maklumat yang transfer masuk dalam fikiran kita. Dia nampak. Lepas itu barulah nampak perkembangan dia. Dia kata mengambil masa yang agak lama. Sampai dia boleh hafaz Quran di Syubra tu. Dia balik datang kat sini seminggu sahaja. Dia balik dah ditawarkan jawatan. Sebagai macam Ustazah juga pegawai Islam. Anda jakim lah. Nak ceritanya dia kata dia terasa berbeza sungguh. Sebelum daripada yang dia lakukan itu dengan selepas itu. Maknanya apa dia? Kalau kita tak boleh. Kalau kita tak boleh dengan cara tuition, tak boleh dengan cara apa lagi mungkin kita sendiri dah memang orang yang dilahirkan cerdik ke contohnya, tapi kita bukan di golongan itu. Bukan kita dinafikan untuk belajar, tidak. Kita susah, bukan kemiskinan itu menghalang kita untuk sampai kejayaan, tidak. Tetapi ada cara yang lain, tapi lambat sikit. Kawan dah tahun 3 balik, kita baru nak mula tahun 1. Tak apa, tapi sampai juga ke destinasi ilmu tu. Sampai balik ke sini, dia pun sambung belajar lagi master. Sekarang dah habis dah PhD. Dia ceritalah zaman dia belajar. Lagi mudah dia kata, Allah. Maknanya, dalam usia 40-an tu dia dah habis dah semua. Sampai PhD ni dia kata, masuk master, masuk PhD lagi mudah rupanya. Berbanding yang sebelum tu susah. Maknanya barakah tu ada. Maka bagaimana kita nak relate kepada kehidupan Rasulullah SAW ini, yang mana diri tubuh badan Rasulullah tu, kan ada barakah. Sehari-hari Sayyidatuna Aisyah duduk dengan Rasulullah. Apa benda lagi yang tertinggal yang Rasulullah tak bagi? Semua dia bagi. Isteri dia. Jadi hari ini kita nak share bagaimana kehidupan kita itu walaupun tak sama setara dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tetapi kita boleh ambil istifadah daripada apa yang berlaku ini untuk kebaikan kita. Cara minum.
Kan, bila kita minum bukan hari-hari sebab semua kita bekerja. Macam hari ni suami ustazah ada, suami ustazah tak ada. Hari ni pun program Maulidul Rasul juga di tempat yang lain. Jadi kita keluar tetapi dah maklum ni nak pergi sini, nak balik sini, sudah. Jadi apa yang tuan nak share di sini bukan hari-hari duk minum ni, tak ada nak buat kerja lain, semua sibuk. Kadang-kadang sebulan sekali ni tak pernah buat langsung. Bagaimana nak membungakan kasih sayang tu? Sebab syarat nak pupuk kasih sayang kena lihat selalu, kena bersembang selalu, kena berjumpa selalu. Yang mereka selalu yang berjumpa selalu, kadang-kadang macam adik-beradik kita, ngalaman jumpa kita buat makan kan, rindu balik kan. Esok lama-lama lupa, touch balik buat pula kan. Jadi itu antara dia. Tapi kalau hari-hari tak sempat lah sebab kita ada komitmen yang lain. Baik. Tu yang pertama, minum. Bila minum tu, saya nak sebut sikit di sini dengan doa ke apa ke, ingat kita ikut sunnah Nabi SAW. Dapat 2 pahala kasih sayang bersama suami masing-masing. Yang kedua, ini adalah salah satu sunnah. Dan yang ketiga, ini dikroyat, kenangan indah ketika pasangan kita tu tak ada dah. Allah, ni semua ni kalau masuk Facebook pasal apa ni? Kenangan ustazah, esok tak ada dah. Semua masuk TikTok ni pasal apa? Kenangan, esok saya tak ada boleh tengok kan. Macam adik Abdul Rahman. Adik Abdul Rahman, bukan Ustaz Abdul Rahman. Adik Abdul Rahman yang di Johor. Kematian semua kan. Kan? Adalah mak dia kata jangan duk ambil gambar sangat-sangat ni. Dia kata mungkin ini boleh jadi kenangan untuk dia. Betul tak? Alhamdulillah. Sekarang dia duk tengok balik. Kan? Mak ayah dia kan. Yang mana bila dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya. Maknanya itu adalah satu perkara yang baik kalau kita guna saluran itu, saluran yang baik untuk keluarga. Baik. Yang kedua, mandi bersama. Ada. Bukan selalu, kadang-kadang ambil cebok yang sama, suami kita jurus kita, tapi sekarang tuan-tuan tak ada cebok ni. Yang pandai bertanya pula, tuan-tuan duk cebok kan. Mana ada dah sekarang ni, semua shower. Dua-dua lah duk. Maknanya waqi'i kita itu. Tuan kat depan pun dah senyum dah kan. Sebab tuan-tuan nak cerita sikit dalam kaedah hukum kan, kita belajar kaedah hukum, tool, alat dia. Selain daripada nas syar'i, daripada dawabit kita, prinsip-prinsip hukum, kita boleh ambil daripada nas. Tetapi bila tidak ada nas, kita boleh ambil fiqh waqi'i, tapi tak lari daripada maqasid. Okey, maqasid di sini untuk apa? Kasih sayang. Buatlah lagi tak langgar daripada syarak. Kan? Mandi bersama, aktiviti-aktiviti yang lain yang seumpama dengannya. Walaupun dalam hadis dinukilkan sedikit sahaja, tapi ada lagi yang lain yang tak disebut, tak dinyatakan, yang tak dimasuk dalam sirah-sirah, tapi kita boleh lakukan dalam bentuk sakinah wa mawaddah. Okey. Yang ketiga, ketika mana Siti Sayyidatuna Aisyah ini dalam keadaan period. Kan muda lagi, belasan tahun macam tu. Rasulullah menyantuni juga isterinya. Kadang-kadang bila ta'adudul zaujat kan, bagi mereka yang lebih daripada seorang kan, ada tak dalam ni, cuba angkat tangan. Tak ada kan. Kalau ada pun tak apa, kita berkongsi nikmat. Berkongsi nikmat. Tapi kalau tak boleh berkongsi, tak apa, nanti kita nak share macam mana Aisyah menjaga hati cemburu dia. Ini kita nak share. Bukan cemburu tu yang negatif, tidak. Kita nak sebut di sini. Kan bila dia sebut makan, dia sebut Siti Khadijah, dia sebut lagi. Itu bukan sisi yang diwar-warkan yang mana sifat cemburu tu ada pada Aisyah, tidak. Nanti kita nak share pada round yang kedua nanti. Mari kita nak cerita lagi pasal mandi bersama ini. Bila mandi sebut nawaitul ghusla minal hayati lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi ni untuk hidup, bagi kuat. Bagaimana hidupnya air itu, hidup aku macam tu. Dan Aisyah ni adalah perempuan yang hidup. Aisyah. Kan? Sama anak kita, kalau kita sebut tadi, Aisyah Khadijah. Mungkin Aisyah diganding dengan hak yang semasa ni, Ustazah Bukir lah, letak nama-nama yang lain yang murakab, yang ada dua. Boleh nak ambil sepenuh isteri Rasulullah sikit, nak ambil yang ni sikit terpulang. Tapi nisbah kepada nama tu mengalir barakah dia. Sebab tu tok guru bubuh nama anak-anak dia pun tak lari daripada ahli bait, contohnya ahli keluarga Rasulullah, ataupun nama-nama Nabi, Anbiya dan sebagainya. Lepas mandi bersama tu, dia ada rasa lain sikit lah daripada mandi seorang-seorang ni. Kan? Mandi dua tu, sebab suami isteri, dia ada lagi kaedah-kaedah yang dihalalkan dalam syariat. Kemudian tadi yang ketika haid itu, bagaimana Rasulullah SAW duduk di atas ribaan pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Quran. Orang zaman jahiliah, kita nak cerita, makanan, minuman yang disediakan oleh isteri tak boleh makan ketika period.
dipisahkan. Tapi Islam datang, Rasulullah tunjuk kuduahnya. Duduk atas ribaan, atas pangkuan. Sambil baca Al-Quran. Wanita ni tak boleh lari daripada laungan-laungan alunan-alunan Quran. Tambah-tambah waktu period, Iblis akan datang kat kita. Cara bacaan Quran itu diperdengarkan dalam rumah. Kan? Kita pisah terus. Kan? 7 hari, 8 hari. Lepas tu mood nak semayang jadi lambat. Nak mandi pun lambat. Maghrib lah senang. Asal tak nak kena mandi pula maghrib. Tu kita nak cakap seorang-seorang. Tak tahulah, bukan orang dalam masjid ni lah kan. Orang lain-lain tu. Kan? Mereka mandi lambat. Ada yang ditanya, Ustazah, kalau takhir sikit lambat sikit tak apa tak? Tak apa, tapi kena qada, berdosa sebab dah luput waktu tu, sedangkan kita dah bersih. Yang seterusnya dipanggil dengan nama Humairah. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha ni ummul mukminin kita ni, orang yang segak, orang yang putih bersih. Hampir wajah dia tu bukan putih pucat, putih yang bercahaya. Ya Humairah. Suami kita panggil apa kat kita? Angkat tangan. Hak dulu dia panggil peti ais ke apa ke kan. Tak payahlah tu dia peti ais jalan dah. Dia kata kat anak dia. Kan? Semua tu gelaran tu tak nak dah. Bila kita gelaran ini laqab, dia panggil dalam bahasa Arab laqab. Gelaran. Semua gelaran zaman ya Abi Hurairah. Betul tak? Dia sebut Abi Hurairah tu panggilan sebab dia suka bawa kucing kan. Jadi dia panggil Abdul Rahman nama dia. Sebanyak kan Abdul Rahman apa semua. Ustazah pergi baru ni pun tanya doktor ni Mahmud, Ahmad, Muhammad. Pusing kot tu je. Kan kita ni nama macam-macam. Tapi nama-nama yang bergelegar dengan kalimah atas wazan Hamada, Ahmad, Mahmud, Muhammad, Hamid, macam tu je. Baik. Yang seterusnya lagi yang terakhirlah selalu makan kat luar. Rasulullah ajak Aisyah makan kat luar. Ada. Jadi sebulan sekali keluarlah. Ikut sunnah. Hak suami kita, amboi hak tu ingat tu. Kan? Biasanya macam tu lah. Hak benefit belah kita ni alia. Peringat abang lah, abang gaji ni kita makan kat mana pula? Kan? Tak apa, erat kemesraan bagi isteri rehat. Bagi anak-anak pun enjoy kan. Jadi itulah kemesraan kita. Lepas tu kalau ada masalah apa, bincang kat luar, jangan nampak kuasa rumah tu bagi healing sikit. Itu semua kaedah-kaedah yang ada. Dan hidup ini, saya nak cerita berpasangan ini, sebenarnya terlalu kompleks, terlalu unik. Tidak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi kita berusaha mencari, melengkapkan, menyempurnakan yang kurang tu. Tapi kena bersabar. Jadi cerita-cerita kesabaran teruji kepada kehidupan Aisyah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekat tu yang tuan-tuan boleh share bahawa banyak cerita-cerita, sisi-sisi story yang indah yang dirakamkan dalam sirah yang boleh kita santuni semua apa yang telah dilakukan, diteladani kepada kita oleh sosok tubuh yang mulia, insan agung yang sempena kita sambut semalam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila kita sebut insan ini bergetarlah hati-hati orang yang beriman, kerana tanpa Rasulullah SAW siapalah kita yang hidup pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ustazah Faridah di atas perkongsian beliau kepada kita sebentar tadi. Jadi salah satu nak pupuk sayang ni minum ayak satu cawan. Kita dok buat dah naknya buat payung betul tak? Dia beli nyok, bubuh payung minum selang tangan tu. Buat tak? Tak buat. Kenapa tak buat? Dia kata macam nak hempuk nyok tu kepala dah lah. Janganlah lagu tu. Minum sekali kan doktor kata paling tidak pun buatlah sekali. Balik lagi buat boleh tak beli nyok? Dengar beli nyok tu dia pun kata kami nak makan kenduri tahun ni tak apalah beli nyok, balik cucuk straw dua selang tangan, tak ada payung pun tak apa. Yang kedua mandi bersama. Jangan corok kelorok kat dia. Dia kata waktu ni dia kata mandi-mandi corok kelorok. Maksudnya apa? Duk lawan main. Jangan lagu tu. Maknanya ikut waqi'. Waqi' ni benda reality. Yang doktor kata sebut waqi'. Waqi' apa dia duk sebut ni? Waqi' tu adalah reality kita zaman sekarang. Buka shower mandilah ada orang niat tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala apa? Eratkan kasih sayang antara suami isteri. Dan yang ketiga, salah satunya juga kita memberi ilmu kepada isteri. Ayah-ayah, kalau sayang isteri, kena bagi ilmu. Kita hari ni mungkin tak mampu nak ajak isteri kita, anak perempuan kita, bagi dia keluar cari ilmu. Sebab apa? Berkaitan buat hukum perempuan ni cukup banyak, betul tak?
bab haid, nifas, istihadah tu tak kira, minta maaf no, yang sal-sal bul dia kencing tak lawas, semua tu kena ambil kira. Tapi bila anak perempuan hari ni isteri kita tak tahu, akhirnya hukum dia buat biasa, lambat-lambat mandi wajib. Saya tak tahu, duk rasa boleh extend no, insya-Allah. Jadi soalan seterusnya saya minta kepada Dr. Ustaz Farida berkaitan dengan tentang peristiwa ifki yang terkait dengan fitnah ke atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sehingga turunnya ayat menyaksikan atas Sayyidah Aisyah. Jadi kita ada dua dari sini berkaitan kisah Aisyah. Sebab kadang-kadang kita kena ambil masa, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencari pasangan hidup untuk anak kita. Kita tak boleh berkenan, orang kira okey semua. Mesti kita akan buat satu campur tangan keputusan pemilihan pasangan anak kita tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih juga kepada Ustazah Muzayyanah yang mengkongsi banyak kepada kita tadi tentang tips-tips kerukunan dalam rumah tangga. Kalau semua kita faham apa yang kita bincang hari ini, Allahu Akbar. Mengalir barakah yang telah sebut di awal tadi, bertambah kebaikan dan suburnya kasih sayang. Dan kita tak bazir banyak masa untuk suami isteri ni, kita tumpu pada anak-anak tu dalam pendidikan. Sekarang anak-anak tak boleh sebab mak ayah tak settle, kan? Itu isu-isu yang berbangkit dalam rumah tangga kita, dan insya-Allah dengan sedikit perkongsian ini akan memberi sedikit sentuhan semangat untuk kita memperbaiki lagi kualiti kehidupan berkeluarga ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kehidupan akan diuji. Ujian yang besar untuk Rasulullah SAW dalam dakwah inilah pertamanya, ya tuan-tuan, fitnah. Al-ifki itu al-kadhib, fitnah yang direka cipta oleh musuh-musuh Nabi sendiri. Kita bersama, tuan-tuan nak buat satu analogi lah. Kalau kita bersama kadang-kadang duk tunjuk kat Facebook tu kebahagiaan, kadang-kadang orang tu tak suka juga sebab dia orang fitnah, kan? Fitnah ini berlaku sebab orang tak suka kebaikan, kekuatan yang ada pada orang tu, dia buatlah kerik sesuatu. Sebab dia tak boleh dengan cara sekian, dia mula dengan cara sekian. Itulah yang berlega dalam satu cerita yang berlaku ketika zaman Nabi SAW ini. Mari saya nak cerita, kita flow tengok elok-elok. Sebab kena cerita, dia tak boleh ambil sekerat. Alia, dia kena ambil daripada awal. Tak lagi cerita tak habis, mak yang dengar kat mana ni, cerita tak habis, kan? Jadi kita pun kadang-kadang balik nak cerita balik, nak share dengan family kita pun sama. Kita nak cerita ringkas-ringkas je. Okay? Bermulanya kisah ini, duduk elok-elok nanti cerita pun insya-Allah kita sampai, yang kita sampai macam ni, beginilah sampainya pada keluarga sahabat kita di luar sana. Al-ifki itu dirakamkan dalam sejarah. Hebat lagi, jawapan untuk selesaikan isu fitnah ini dirakamkan dalam Al-Quran. Itu masya-Allah. Makna kebenaran yang mana lagi yang kita nak kata, nak tohmah kepada pasangan hidup baginda Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini. Dibersihkan, kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Disebut al-ifki, berlaku tohmahan ini, mari saya nak cerita pelan-pelan ya. Iaitu ketika mana peperangan Badar Kubra, Islam menang. Peperangan Ahzab, Islam menang. Kekuatan Islam dah mula makin nampak kuat. Ukhuwah yang disebut tadi oleh ustazah kita, ukhuwah, talian silaturahim sesama orang Islam tu tambah-tambah di Madinah ni bertambah kuat. Maka musuh-musuh yang tak puas hati yang dalam kalangan orang Islam tu sendiri, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang dia duk kerik, apa lagi nak buat ni, nak kalau serangan tentera orang Islam dah makin bertambah. Nak racuni pemikiran orang Islam cukup susah. Kerana apa? Semua orang ni duk backup, duk jaga Nabi SAW. Duk, apa orang kata, mengukuhkan lagi sirah, dakwah Nabi. Perjalanan menyokong segala strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berlakulah satu kisah yang dinamakan peperangan Bani Mustaliq. Di antara Mekah dengan Madinah tu ada satu tempat
Di Muraisi' tempat Ma'u Bani Mustalik, tempat di situlah berlakunya peperangan itu. Okey, cerita dia balik daripada peperangan itulah. Balik daripada peperangan itulah sahabat-sahabat ustazah sekalian, perjalanan nak balik ke Madinah itu berhenti rehatlah tentera ni. Peperangan itu mengambil masa selama beberapa hari. Yang kita lihat di situ bukan peperangan itu berjalan macam cantik, semua dah okey dah balik kepada orang Islam. Tetapi bila balik daripada peperangan itu berhenti sekejap tentera-tentera Islam. Itu dia punya plot cerita daripada situ. Bila berhenti di situ, Sayyidatuna Aisyah ni nak qada hajat. Dia pergi jauh sikit. Dia naik atas tandu macam itulah dibawa. Sebab apa? Cerita lagi sebelum itu dia terpilih dalam undian. Sebab ramai yang nak ikut isteri-isteri Rasulullah ini, tapi dibuat undian, maka tercalonlah, dapatlah dekat Aisyah. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha terlibat dalam peperangan Mustalik ni. Okey, ketika qada hajat itulah bila batah balik ke tempat tentera orang Islam sedang berehat itu, kalung dia terjatuh. Dia rasa di sini, dia balik cari semula. Ni orang perempuan lah, tertinggal brush lah, tak kita tinggal kita kan, macam tu lah kan. Mak hang pergi mana tandas tadi, pergilah tandas dekat patah balik, begitulah cerita dia. Zaman Rasulullah ini berlaku sedemikian. Maka datang semula dia ke tempat qada hajat, selesai cari jumpa, balik semula tentera Islam dah tak ada. Nak buat macam mana? Maka tunggulah dia di situ tempat yang tempat orang Islam duduk tu. Dengan kelumuh dia duduk kat situ sambil menangis sampai tertidur. Cerita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Datanglah seorang lelaki tentera Islam yang ditugaskan, ini strategi dalam peperangan. Tidak boleh tentera orang Islam semua bergerak. Mesti ada seorang yang ditugaskan untuk cek kok ada tertinggal, kok ada berlaku lagi peperangan yang mana musuh-musuh masuk di celah-celah itu. Jadi ada pengesannya. Yang ini disebut sebagai nama Safwan Al-Mu'attil As-Sulami. Dia menaik unta, tengok ada seorang duduk macam ni, dia terkejut, dia kenal ini Aisyah. Sebutan dia yang pertama apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada kalam lain yang ada. Ini isteri Rasulullah SAW. Maka dia pelawal Aisyah, sila naik unta, dia pimpin bawa sampailah ke geng-geng orang Islam, tentera Islam yang telah bergerak terlebih dahulu. Itu proses dia. Bila dilihat berdua-duaan macam ni, ni fitnah. Disambut oleh musuh Islam tadi ni. Siapa? Orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay. Dia cerita mereka telah buat fitnah. Maka tersebar cepat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Berlaku selama sebulan dalam keadaan macam tu. Dadah nak ringkaskan di sini macam mana yang Islam syariat ajar kepada kita bila fitnah ni berlaku. Bila tengok Rasulullah sebulan tak cakap dengan Aisyah, diam saja. Kemudian macam mana ni? Dia berkeluarlah dengan seorang wanita, pergi ke tempat qada hajat dan sebagainya, macam harian-harian dia. Baru dia cerita. Di situlah dia dapat bahawa dia difitnah. Sedih. Nampak sabit pun. Sabit pun Rasulullah tak apa bercakap dengan dia. Rupanya ada satu berita. Dia minta izin kat Rasulullah. Menangis ni. Aisyah menangis. Semalaman menangis. Sampai demam. Dia minta izin kat Rasulullah. Ya Rasulullah, izin aku nak balik sama mak ayah aku. Kita, tak relate tak Wina? Kalau kita ada masalah dalam keluarga, sama-sama dengan pasangan, kita nak lari kat mana? Kita nak pergi cari siapa? Macam ni lah, sunnah. Minta izin nak balik sahabat, nak jumpa mak ayah. Dia jumpa mak lah, Ruman. Ayah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanya mak dulu. Mak tahu tak kisah ni? Ya, mak tahu. Apa respon mak? Mak tak boleh cakap apa. Mak tak tahu. Itu mak dia. Jadi kita ni kalau mak, sudah dah. Mak kita mahal kan? Mak cakap pinggang lah. Mai aku nak pergi habang kan? Macam kita lah. Tapi tidak. Tak campur langsung urusan tu. Subhanallah. Kita tengok sisi-sisi qudwah, sisi-sisi yang boleh kita ambil istifadah manfaat itu cukup cantik. Tanya ayah pula. Ayah pun tak boleh kata apa. Ini Rasulullah menantu aku. Sahabat karib aku, susah senang. Ini anak aku. Dia tak boleh campur dalam urusan ni. Diam dua-dua ni. Tak adakah ya Rasulullah tahu tentang isu ni? Ya, tahu dah.
Maka dia balik semula. Dia tak duduk lama di rumah mak dia. Kita lagi tak selesai. Kan? Ni siapa-siapa tak tahulah ustazah ke. Kan? Macam itulah kehidupan kita berkeluarga. Bila tak selesai, tak mau balik lah. Sagi kena ke apa ke. Maka duduklah di dalam ratu rumah ni di Madinah dengan Rasulullah. Dalam keadaan menangis. Last kali Nabi SAW bersembang dengan Aisyah. Allahu Rabbi. Dia kata, kalau kamu di pihak yang benar, insya-Allah Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kamu di pihak yang tidak benar, kamu bertaubatlah wahai Aisyah. Itu saja. Dan Rasulullah ini tidak buat keputusan yang terburu-buru, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Dengan tomahan itu, dia tak mau. Dia pergi tanya Sayyidina Ali dulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa pandangan kamu tentang isu ini? Dia kata, kamu ceraikan dia saja, sedangkan wanita lain ramai lagi di luar sana yang nak kat kamu. Itu pandangan sahabat. Usamah bin Zaid pula, pandangan yang kedua. Tanya, apa pandangan kamu tentang isu ini? Sabar dulu wahai Rasulullah, tabayyun dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah didik kita tabayyun dulu. Datang daripada siapa? Siapa yang bawa berita ini? Siapa yang berlaku ketika ini? Orang yang terlibat ini orang baik ke orang tak baik ke? Selidik dulu. Yang ketiga, Rasulullah tanya siapa? Tanya Zainab bin Jahsy, salah seorang isteri Rasulullah SAW. Nama Zainab. Apa pandangan kamu tentang Aisyah radhiyallahu anha ini dalam isu ini? Aku yang selalu bersama Aisyah. Nampak? Aku tahu dia tu semacam sekian. Dia tak akan lakukan perkara ini. Subhanallah. Kalau kita sama-sama kita time ni lah kan. Nak meracuni pemikiran Rasulullah. Tidak. Betul lah bang. Backpilah memang nampak dah ni. Dah orang pun kata lagi takkan tak betul. Pi tambah lagi. Tidak pada mata Rasulullah. Yang semua ini dididik tarbiyah oleh Rasulullah Wasallam agung. Maka buah dia kita boleh tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Cantik kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran. Tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, semua mencerita fi dhilal Al-Quran lagilah. Dia masuk aspek siasah pula dalam isu ini. Bagaimana wanita ini dengan fitnah ini sebulan, muslimat sekalian, Rasulullah tak keluar ke majlis mana-mana. Nak jumpa, nak bawa wajah yang macam mana ni di fitnah. Tu sebab wanita tadi. Sisi-sisi yang menerima, orang kata apa? Kesan daripada fitnah ini antaranya ibu bapa dia sendiri. Menangis, malu. Macam mana ni Abu Bakar As-Siddiq yang didik anak? Macam itulah. Kamu kan disedik semua ni. Orang terbilang Bani Hashim. Kemudian macam mana Rasulullah sendiri yang difitnah macam tu. Macam mana Rasulullah nak dakwah lagi. Kedua tak ada ni. Macam ni. Masyarakat lagi. Kan? Dan Safwan Al-Mu'attil As-Sulami lagi yang terkenal sebagai sahabat yang cukup hebat, terlibat dalam peperangan Badar, terlibat dalam kerja-kerja ketenteraan ini, tiba-tiba ditohmah sedemikian. Susuk tubuh ini semua yang difitnah semua orang baik. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka turunlah ayat ini. Saya ringkaskan, Ustazah cerita bagaimana ayat Al-Quran ini sebagai salah satu solusi kepada konflik yang berlaku saat itu. Semua orang bersedih kan. Abdullah bin Ubay pun berjaya dah meracuni sebahagian kecil. Kalau disebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Innal ladzina ja'u, sungguh telah datang ifk, berita tipu fitnah, usbatun, satu golongan yang tak lebih dalam tafsir sebut 10 ke 40 orang ni saja yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang create cerita ini. Dan ada orang Islam yang termakan, ada orang Islam yang tak makan. Siapa yang tak makan? Antaranya golongan Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari dengan Ummu Ayyub Al-Ansari. Mereka tak dimakan dengan hasutan fitnah.
Apa dialog yang berlaku yang Ustaz nak share? Orang yang ditarbiah dalam dakwah Nabi, yang mana mereka ini bila sampai dekat Madinah sambut Nabi itu, mereka itu cekal iman mereka. Dialog suami isteri ni yang Ustaz nak share di sini. Abang, sama-sama mereka dengar tak cerita tu? Cik kan? Kita pun sama sambil makan-makan, dengar tak cerita tu? Kan? Dia kata, abang pandangan abang macam mana? Dia kata pandangan kamu macam mana? Ummu Ayub. Maka dia ceritalah, kalaulah abang di tempat Safwan, abang nak buat benda ni. Bagaimana aku nak buat sedangkan itu isteri Rasulullah? Kalau aku ni biasa-biasa saja, itu Safwan Al-Mu'attil Al-Sulami, orang yang hebat, tentu sekali dia takkan buat. Dia terkenal dengan kebaikan. Kalau kamu pula di tempat Aisyah, berdialog lah macam tu, sembang dalam kitab dia cerita. Kalau kamu lah di tempat Aisyah, kamu nak buat tak? Takkan saya nak buat abang. Aisyah tu orang baik, hafaz hadis banyak tu kan, menjadi perawi hadis, mufti ketika mana Rasulullah sebelum tu dirujuk tentang hukum-hukum yang ada berlaku zaman tu, ditujuk pada Aisyah. Aisyah takkanlah dia sayang Rasulullah, terkenal dengan kasih sayang bersama Rasul, takkan dia nak kecilkan hati Rasulullah? Tak berlaku. Kita tetap sekarang ini bahawa perkara ini fitnah. Itu cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita boleh ambil pengajaran ibrah secara ringkas. Orang yang bila mendapat satu fitnah, macam mana tindakan mereka? Orang yang di pihak yang benar, macam mana tindakan mereka? Dan bagaimana nasihat-nasihat orang yang sayang, dia akan bagi sisi yang positif. Orang yang tidak baik, dia akan bagi sisi yang negatif. Dan disebut di sini, bagaimana sesungguhnya orang yang bawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga, Allah kata. Bukan orang lain, orang Islam juga. Yang nak borak peranda rumah tangga kita, kadang-kadang bukan dalam kalangan orang lain, orang yang dekat dengan kita juga. Mungkin adik-beradik kita yang telah sebut tadi ni kan, kalangan birah menantu juga, yang tak suka dengan kita, tapi bila diterselah kebenaran, barulah datang kemaafan, barulah datang sifat di sini yang Rasul sebut sebagai kembalilah kepada Allah. Dalam kalangan ini, mereka yang silap buat percaturan dalam al-ifki ini, ada yang kembali bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, insya-Allah. Maka ifki ini satu dugaan yang besar untuk Rasulullah, dan bagaimana kita nak menanganinya itu adalah dengan ilmu dan iman digabung sekali. Saya nak sebut sekali lagi. Seterusnya untuk yang soalan terakhir juga saya kira, kerana masa mencemuri kita. Jadi sebagai seorang wanita, doktor, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, apakah panduan contoh-contoh yang kita boleh ikut untuk kita jadikan pengajaran pada kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Silakan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih kepada moderator forum kita. Kita berada di saat-saat kecemasan lah. Sebab waktu ini ada waktu yang ditunggu-tunggulah, sebab kita berada di penghujung program. Waktu hari Jumaat, terlibat dengan solat Jumaat di tempat kita. Apapun, kita nak bagi sedikit tips-tips untuk wanita-wanita supaya pertama sekali tingkatkan kesabaran. Kerana dalam tempoh fitnah itu kesabaran yang tinggi. Yang kedua, doalah kepada Allah Subhanahu Taala, tunjukkan kebenaran. Kalau kita di pihak yang benar, insya-Allah jangan gundah gulana, kerana bila mendekat dengan Allah, masya-Allah hati kita akan jadi tenang. Fokus kita kepada ibadat akan menjadi lebih baik. Kalau ada kesusahan, ada masalah, memang kita tak boleh fokus. Keluarga tak abai kan, diri kita pun tak terurus, makan, minum, anak semua akan memberi kesan secara tidak langsung. Supaya Sayyidatuna Aisyah selalu amalkan riwayat Ibn Panjang Zaman. Ya Sayyidah Aisyah, akhlakmu bak pelita menerang dalam kegelapan. Wanita cerdas dengan tutur kata yang penuh dengan kelembutan. Hati yang suci penuh dengan kasih sayang. Wahai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kisahmu kini tertulis indah dalam rakaman sejarah. Terkenang haruman namamu dalam ulukan Ummul Mukminin, yakni ibunda kepada kaum mukminin. Baik, sama-sama kita terus kepada doa ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat boleh Google, syari, insya-Allah mudah-mudahan ada barakah, sebab datang daripada baginda Nabi untuk isteri yang tercinta. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minan syarri wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك يا الله مما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك يا الله ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا آمين يا رب العالمين. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ya Allah dari segala kebaikan yang cepat ataupun yang lambat, baik yang kami ketahui ataupun tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang cepat ataupun yang terlewat, baik yang kami sedari ataupun tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu syurga ya Allah, kami memohon kepadamu syurga ya Allah, dan apa yang menjadikan kami dekat kepadanya daripada melakukan perbuatan ataupun ucapan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka dan apa yang mendekatkan kami kepadanya ya Allah, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan kami ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah daripada segala apa yang diminta oleh hamba-hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon kepadamu ya Allah dijauhkan daripada segala keburukan yang mana hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung daripadanya. Dan kami meminta padamu ya Allah apa yang engkau tetapkan dan engkau jadikan akhirnya yang baik bagi kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Setakat itu sahajalah pengakhiran pemukiman ilmu kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan yang berterusan, mengalir pahala barakah yang berterusan untuk kita. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu dari Ustazah sendiri. Wan Empuk, Wan Malini datang dari Bukit Sigantang, yang buruk tinggal di sini, yang baik bawalah pulang. Muslimat sekalian yang Ustazah kasih dan sayang. Sekian saja. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Masjid Al-Bukhari. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya nasihat daripada Dr. Ustazah Faridah, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, dan seterusnya kepada ibu-ibu. Terima kasih banyak-banyak kerana sampai waktu ni masih bersama-sama. Orang belikat tu biasalah, saya balik urut lah kan. Tapi Alhamdulillah, apa yang baik buat balik, apa yang tak elok tu maknanya kita sebagai yang kata apa, tinggal lah buat macam mana kita juga manusia yang tak lepas pada salah dan silap. Dan saya juga sama sebagai selaku saya seorang anak, selaku seorang pelajar, saya mohon maaf seandainya selama saya mengecara pada pagi ini ada tersalah kata dan terlajak bicara, mohon maaf insya-Allah. Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, boleh tahu tu. Tu tagline TikTok. Jadi rasa sekadar sahaja saya serah kembali kepada majlis insya-Allah. Selesai sudah forum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini.